Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Ahmad Fuadi bin Anwar. Nombor pendaftaran saya ialah 17-20F1029. Hari ini saya akan terangkan tentang satu tajuk besar, iaitu perkembangan alam Melayu. Baik, saya juga akan menyentuh satu tajuk kecil, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan perdagangan alam Melayu. Terdapat 3 faktor, iaitu yang pertama ialah kedudukan geografi gagasan kepulauan Melayu yang strategik, kekayaan sumber asli, pemerintahan dan pentadbiran yang cekap, teratur dan stabil. Faktor yang pertama ialah kedudukan geografi gagasan kepulauan Melayu yang strategik. Ianya terletak di tengah-tengah kekuatan dan kelebihan negeri Melaka adalah disebabkan oleh kedudukan geografinya yang sangat strategik. Kedudukannya yang terletak di sepanjang jalan perdagangan antara timur dan barat menjadikan Melaka sebagai penyambung pasaran antara benua India dengan benua China. Ianya menjadi pusat pertemuan semua saudagar dari timur dan barat. Sebagai contoh, negara India, China, Timur Tengah, Asia Timur dan Kepulauan Melayu itu sendiri. Seterusnya, Melaka juga mempunyai kelebihan dari segi pendidikan dari peralihan angin monsun, pertemuan dua angin monsun, iaitu angin monsun barat daya dan angin monsun timur laut. Ianya dapat membantu pelayaran serta terlindung dari tiupan angin kencang dari lautan luas. Angin monsun timur laut bertiup dari November hingga Mac, manakala tiupan angin monsun barat daya bermula dari April hingga Oktober. Faktor yang kedua ialah kekayaan sumber asli. Perkembangan perusahaan biji timah, getah dan sektor perladangan lain telah mempengaruhi kemasukan buruh asing dari China dan India ke tanah Melayu. Harga biji timah yang tinggi di pasaran dunia mengakibatkan pembukaan lebih banyak lubang biji timah yang tinggi di pasar seperti di Larut Resah dan Kuala Lumpur. Pada awal ke-20, perkembangan perusahaan getah di tanah Melayu telah meningkatkan keperluan tenaga buruh. Permintaan dunia terhadap getah telah meningkat akibat kemunculan perusahaan kereta. Keengganan orang Melayu untuk bekerja di ladang getah telah mengakibatkan buruh India dibawa masuk secara beramai-ramai ke tanah Melayu bagi memenuhi keperluan tenaga kerja. Kemajuan pertanian di Johor pada pertengahan abad ke-19 juga telah menggalakkan kemasukan orang Cina untuk bekerja di ladang ladi hitam dan gambir. Baik, faktor yang ketiga ialah peranan orang laut. Tugas umum orang laut ialah mengawal kawasan sepanjang laut, mengusir lanun-lanun, memimpin para pedagang ke pelabuhan yang ingin mereka tujui dan mengekalkan kekuasaan pelabuhan tersebut di dalam kekuasaannya. Orang laut telah diberi peranan khas masing-masing oleh kerajaan Srivijaya, Kesultanan Melaka dan Kesultanan Johor Riau agar pemerintahan kerajaan berjalan dengan lebih lancar. Antara tugas-tugas khas yang dilakukan oleh setiap suku dari kaum orang laut ialah menjadi tentera kerajaan, tukang-tukang kayu, tukang-tukang senjata, pengayuh kapal-kapal perang, penjaga ajing-ajing perburuan dan pembawa surat-surat raja ke negara-negara jiran. Baik, kesimpulannya ialah perkembangan perdagangan di Nusantara berlaku kerana kedudukannya di pesisir pantai dan kepentingannya berdasarkan kepada penguasaan lalu lintas perdagangan di antara China dan India.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-63 dan hashtag stay home, hashtag kita jaga kita. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Amir Yusof bin Zulkarnain, nombor pendaftaran 17 DAS 20F1007 dan dua orang rakan saya lagi yang akan membentangkan sebuah tajuk iaitu Perkembangan Alam Melayu. Tajuk kecil saya dalam Perkembangan Alam Melayu ini adalah teori-teori kedatangan Islam. Terdapat 3 teori kedatangan Islam iaitu dari Arab, Cina dan India. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang kedatangan Islam dari Arab. Menurut teori John Coward, Islam berkembang melalui perdagangan. Buktinya, cacatan Cina yang mengatakan orang Arab dan Parsi mempunyai pusat perniagaan dan penempatan di Kanton sejak 300 Masihi. Perdagangan Arab ini singgah di pelabuhan-pelabuhan utama Asia Tenggara, terutamanya Melaka yang strategik dan menjadi tempat menunggu perubahan angin monsun untuk ke China. Mereka menetap sementara dan membina perkabungan yang juga menjadi tempat pengumpulan dan membeli barangan dari China dan India. Cara hidup Islam perdagangan Arab menarik minat perdagangan tempatan mendalami Islam. Buktinya, cacatan China menyatakan sebuah perkabungan Tuhshid di Sumatera Utara Rahut 650 Masihi menunjukkan Islam bertapak sejak abad ke-7 Masihi. Teori ini disokong oleh Muhammad Naguib Al-Atas. Wujud persamaan antara bahasa penulisan dan kesusastraan di Asia Tenggara dan Tanah Arab. Contohnya, perkataan Arab pada tulisan Jawi yang diambil dari bahasa Arab. Wujud persamaan adat resam dan budaya orang Melayu dan Arab. Amanah penghormati tetamu dan muzik Melayu, contohnya dabus dan tarian zapin. Kebanyakan karya tempatan menceritakan tentang pengislaman raja di Asia Tenggara dilakukan oleh Syekh Arab. Sebagai contoh, bukti kedatangan Islam terus dari Arab atau Parsi yang telah dihujah oleh Profesor Dr. Syekh Muhammad Naguib Al-Atas 1972 ialah pengarah daripada sudut tulisan Jawi yang berasal dari Arab. Kebanyakan ulama-ulama yang datang ke rantau ini adalah daripada tanah Arab, seperti Syekh Ismail Al-Shidiq, Maulana Abu Bakar, Maulana Ishaq dan ramai lagi. Istilah Melaka berasal dari Arab iaitu Mulaqah, bermaksud tempat pertemuan. Terdirinya kerajaan Melayu Islam Melaka yang menggunakan perundangan Islam Syariah Islamiah untuk mentadbir negara. SQ Fatimi berpendapat bahawa Islam datang dari China berdasarkan bukti yang berikut. Berlakunya pemindahan ke Asia Tenggara. Pada sekitar tahun 876 Masihi, pedagang Islam yang tinggal di Kanton atau Kam Amoy yang berpindah beramai-ramai ke Asia Tenggara. Penemuan batu bersurat di Terengganu. Penemuan batu bersurat Terengganu pada tahun 1899 Masihi di Kuala Sungai Tersat, Kuala Brang, Terengganu mengukuhkan lagi pendapat beliau. Batu bersurat ini bertulisan Jawi dan bertarikh hari Jumaat 4 hari bulan Rejab 702 Hijrah, bersamaan dengan 22 Februari tahun 1303 Masihi, membuktikan bahawa telah wujud sebuah kerajaan tua yang bergantung kepada perdagangan. Antara perkara yang dicatatkan pada batu bersurat tersebut ialah hukuman terhadap penzina, kewajipan menjalankan hukum syirah, peraturan dan undang-undang kekeluargaan, hukuman terhadap mereka yang tidak membayar hutang. Bukti tambahan
tentang kedatangan Islam dari China. Penemuan batu nisan pada tahun 1953 di Kampung Pematang Pasir, Pulau Tambun, Pekan, Pahang, telah ditemukan sepasang batu nisan yang mempunyai tulisan Al-Quran dan kalimah Arab bertarikh 1028 Masihi. Penemuan ini jelas menunjukkan bahawa sebelum abad ke-13 lagi, Islam telah sampai ke kawasan pantai timur tanah Melayu dan dibawa oleh mubalik Cina. Islam melalui Laut Cina Selatan ke Pengrang di Indochina dan ke Pekan Pahang. Persamaan unsur seni bina. Seni bina di China dengan seni bina pada masjid-masjid di Nusantara seperti di Kelantan, Melaka dan Pulau Jawa didapati mempunyai unsur yang sama. Bentuk bumbung masjid di Melaka mempunyai persamaan dengan bentuk bumbung rumah ibadah Cina, pagoda, iaitu bahagian hujung perambung atapnya kelihatan melentik. Penggunaan warna merah dan kuning pada kayu kepala pintu dan tingkap masjid, jubing lantai, dinding, tangga dan kolam air di masjid dan pengaruh atap genting Cina. Teori yang ketiga iaitu teori kedatangan Islam dari India. Teori kedatangan Islam dari India dikemukakan oleh Snoek Herregoort, seorang sejarawan Belanda. Menurut beliau, sejak abad ke-13 lagi, Islam telah berkembang ke Asia Tenggara menerusi India, iaitu wilayah Gujarat dan pantai Coromandel. Pendapat beliau berdasarkan wujud hubungan perdagangan yang lama antara India dengan Asia Tenggara. Perdagangan India-Islam telah lama menjalinkan hubungan perdagangan dengan masyarakat di Asia Tenggara. Pendapat beliau berdasarkan wujud hubungan perdagangan yang lama antara India dengan Asia Tenggara. Perdagangan India-Islam telah lama menjalinkan hubungan perdagangan dengan masyarakat di Asia Tenggara. Melalui aktiviti perdagangan ini, pedagang Islam menyebarkan Islam kepada pedagang atau masyarakat Asia Tenggara ini. Gujarat ialah pelabuhan penting pada zaman pemerintahan Khilji di India. Terdapat ciri-ciri India pada batu nisan, batu marmar pada batu nisan di perkuburan Malik Ibrahim di Gresik, Jawa, dan batu nisan Malik Al-Salih di Pasai memperlihatkan ciri buatan Islam. Wujud hubungan kebudayaan dengan Islam. Sejak dahulu lagi, unsur kebudayaan Hindu telah disebarkan ke dalam masyarakat di Asia Tenggara. Ini membuktikan hubungan yang rapat antara India dengan Asia Tenggara, khususnya dari segi budaya. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari sini adalah terdapat 3 pendapat yang berbeza tentang kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Namun, terdapat persetujuan dalam kalangan para sejarawan bahawa perdagangan Islam Arab, Cina dan India lah yang telah membawa Islam ke Asia Tenggara. Di samping perdagangan Islam ini telah berdakwah kerana berdakwah dituntut oleh Islam. Pada mulanya, usaha pedagang ini terhad di kawasan pelabuhan dan dalam kalangan pedagang sahaja. Kemudiannya, para ulama mengembangkan usaha awal ini sehingga Islam menjadi agama pilihan sebahagian besar masyarakat Asia Tenggara. Sekian dari saya. Terima kasih. Seterusnya, faktor-faktor kedatangan Islam ke tanah Melayu ialah yang pertama, melalui perdagangan. Seperti contoh, perdagangan Arab
datang ke Melaka untuk berdagang. Hal ini berlaku kerana pada waktu tersebut Melaka merupakan sebuah pelabuhan yang sangat maju sehingga dikenali sebagai pelabuhan Interport. Ianya juga menjadi tempat banyak pedagang-pedagang dari China, India berkunjung untuk berdagang ke Melaka. Seterusnya melalui perkahwinan. Hal ini berlaku kerana pedagang-pedagang dari tanah Arab datang ke Melaka untuk berdagang. Seterusnya berkahwin dengan puteri-puteri diraja, orang-orang tempatan dan orang-orang luar. Selain itu, melalui pengislaman diraja. Hal ini dapat dibuktikan kerana pada zaman tersebut rakyat-rakyat jelata sangat taat dan sangat menghormati pada raja. Dengan menunjukkan penghormatan tersebut, rakyat-rakyat jelata telah memeluk Islam. Dah tu.